Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara saudari pengacara majlis yang berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda, Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Aiman datang, Aiman Atira. Puan Mastura binti Abu Bakar, Ketua Wardah. Ibunya seorang aktivis parti, Ustazah Mariam. Kita nak lihat anaknya macam mana. Yang berhormat Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Yang berhormat Yung Shifura bin Osman. Saudara Umar Mokhtar. Bila wanita kita lembut aja. Yang berhormat Muhammad Sani Hamzah. Mana dia? Faiz Fadil ada? Ada. Semua pimpinan pemuda di barisan hadapan ini, semua pimpinan pemuda-pemuda daripada UMNO, daripada Keadilan, DAP dan rakan-rakan daripada parti-parti dalam kerajaan perpaduan, semua para perwakilan, para pemerhati, para pengamal media, arif dan semualah hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kehadiran pada hari ini meyakinkan saya, nak sebut UMNO pula dah. Aku tidak akan beralih arah. Amanah akan terus survive di atas pesada muka bumi Malaysia ini, insya-Allah. Umur amanah sekarang sudah pun 8 tahun. Menubuhkan parti agak senang. Tapi mempertahankan keberadaan parti itu amat sukar. Parti yang dipimpin oleh orang-orang besar dan hebat belum tentu akan terus kekal. Saya ambil contoh parti negara. Pimpinan Datuk On. Begitu hebat kepimpinan Datuk On. Tapi parti negara dapat hidup lebih kurang 2 kali pilihan raya sahaja. Yang lebih besar daripada itu ialah Parti Melayu Semangat 46. Hampir separuh pimpinan UMNO, separuh bekas menteri berada dalam Parti Melayu Semangat 46. Begitu hebat penubuhannya, didokong oleh orang-orang besar, orang-orang kaya dan berada berjawatan,
tapi hanya hidup 2 kali pilihan raya sahaja. Amanah dipimpin kebanyakannya oleh amilin, bukan tertonjol kepimpinan yang hebat. Amilin di dalam parti Islam dahulu menubuhkan amanah bersama rakan-rakan yang disokong oleh NGO pada waktu itu, yaitu pada 16 September 2016. Alhamdulillah, ia masih lagi segar dan subur sampai ke hari ini. Di tangan saudara di hadapan saya inilah yang akan meneruskan perjuangan ini. Selalunya parti akan lemah bila menjadi kerajaan. Jangan kita lupa itu. Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan cukup kuat sehingga menewaskan Barisan Nasional 2018. Dan kita memperolehi majoriti yang cukup. Lebih kurang pukul 1 pagi di Sheraton Hotel itu kita istihar. Kita mencapai kemenangan. Kita melebihi 112 kerusi pada 2018 yang lalu. Lihat pilihan raya kecil selepas itu. Pakatan Harapan tewas di Cameron Highland. Pakatan Harapan tewas di Semenyih. Pakatan Harapan tewas di Tanjung Piai. Sepatutnya bila kita memerintah, kita semakin kuat, tapi tidak ukurannya kepada kekuatan parti. Selalunya bila kita jadi pemerintah, parti diabaikan sedikit sebanyak. Sepatutnya bila ramai anggota parti mendapat sedikit habuan menjadi wakil rakyat, senator, JLC. Kalau dulunya kita nak pergi ke program, dia kata tak ada duit nak buh minyak pun. Kita faham. Tapi bila ada jawatan, program-program dianjur tidak seperti kehadiran sebelum kita memerintah. Ini bukan penyakit kepada mana-mana parti, semua parti. Sebab itu, bila kita memerintah atau tidak memerintah, kekuatan parti itu cukup penting. Setelah kita memerintah, selepas pilihan raya 6 negeri, kekal pemerintahan kerajaan perpaduan. Tak perlu saya reverse balik menceritakan kenapa kerajaan perpaduan wujud. Semua telah ada dalam pemikiran para pemuda. Kita diuji dalam pilihan raya di Simpang Jeram dan Pulai. Di pentas ini dan di pentas lain, saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada UMNO dan Barisan Nasional. Turun habis-habisan membantu amanah, membantu Pakatan Harapan untuk menang di Simpang Jeram dan Pulai. Tapi saya sikit berasa gusar bila berlaku pilihan di Kemaman, pasukan amanah dan Pakatan Harapan tidak begitu kuat turun di Kemaman. Oh, barangkali kita lihat majoriti lawan kita 28,000. Maka seolah-olah kita telah menyerah kalah daripada awal. Kalau saya banci setiap seorang di sini siapa yang turun ke Maman, barangkali tak sampai 3%. Kita kena tunjukkan perpaduan kita ini. Sama ada dalam pilihan raya itu daripada Amanah, Pakatan Harapan, atau daripada UMNO BN, bila kita bekerja sama, kita kena bekerja sama sungguh-sungguh. Saya menteri,
Saya ahli parlimen, saya presiden parti. Kenapa saya boleh turun setiap malam di Johor? Saya ada anak isteri. Saya boleh turun setiap malam di Pelangai. Saya boleh turun banyak kali di Kemaman. Kenapa yang lain tak boleh? Teori kita boleh kemukakan berbagai. Hebatnya Tok Guru Nik Aziz kerana memenuhi program. Sama ada ceramah atau kuliah. Hebatnya Ustaz Faldil Nur kerana memenuhi program. Lawatan, parti, masyarakat. Hebatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang dia kaki kerja. Semasa Presiden Abim, semasa memimpin beliau, sehari 7-8 program itu perkara biasa bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hebatnya Lim Kit Siang, karena dia memenuhi program dan menyantuni masyarakat. Oleh itu, dalam posisi manapun kita berada, jangan lupa kegiatan parti itu. Kita berada dalam kerajaan tidak dapat banyak sebenarnya menarik orang menyokong parti kita. Kita jadi pembangkang begitu lama. Ucapan kita jalan raya siapa buat, hospital siapa buat, sekolah siapa buat. Kalau saya jadi pembangkang, saya boleh jawab satu persatu. Sebab saya jadi pembangkang lama. Bukan baru pemerintah baru je. Jadi kita, kekuatan parti itu yang cukup penting dalam keadaan kita pembangkang ataupun kita jadi pemerintah. Saya yakin kita boleh menang semula untuk terus memerintah untuk pilihan raya yang ke-16. Sebab kita ada bank, vote bank. Iaitu kita ada Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Pulau Pinang. Di negeri ini, bila kita lihat perkembangan politik dan suasananya, kita insya Allah cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Tapi bagaimana Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis? 4 negeri ini kita hanya ada 1 parlimen, iaitu Sungai Petani. Artinya kita tidak boleh terus menjadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu dan orang Islam. Sekarang kita hanya ada 1 saja parlimen, iaitu di Sungai Petani. Untuk kita bertapak semula di Kelantan dan Terengganu terutama sekali, kita mesti erat dan kuat supaya UMNO akan kembali kuat. Tak pernah ni saya bercakap nak minta UMNO kuat ni. Ini fakta. Sebab Pakatan Harapan bagi Kelantan dan Terengganu kita ada, tapi belum lagi menyerlah. Sebab itu kebersamaan kita antara Pakatan Harapan dengan UMNO, BN di Kelantan, Terengganu adalah itu perkara yang perlu kita usahakan secara bersungguh-sungguh. Kita tak boleh lihat kita kosong kerusi DUN dan Parlimen di Terengganu. Kita tak boleh lihat di Kelantan kita hanya ada 2 saja DUN, Parlimen kosong. Di Kedah kita hanya ada 3 DUN dan 1 parlimen. Perlis kosong DUN dan kosong parlimen. Oleh itu kita kena bersedia dan kerjasama yang lebih erat supaya kita akui sekarang ini kita lemah. BN yang begitu gergasi kuat hanya menang 30. Kita yang hebat dulu menang hanya 82. Tapi kalau dua-dua yang dianggap lemah ni bersatu dengan betul, kita boleh kembali kuat
terutama di seluruh Malaysia. Bukan ada formula teori payah-payah sangat. Teorinya bekerjasama. Kalau ada pelihara kecil, kita hurung betul-betul. Hurung tahu. Turun. Pemuda cara pemuda, wanita, warda, semuanya turun bersama. InsyaAllah kita akan dapat kembali memulihkan kedudukan kita terutama di 4 negeri ini. Memang Islam terancam yang dibawa oleh mereka sedikit sebanyak masuk dalam fikiran orang-orang Melayu. Bukan hanya di kampung, bahkan kita kalah di Bangi, di kawasan intelektual. Apa program kita tidak buat di sudut kerajaan membantu rakyat di Selangor? Berapa program pemuda bantu rakyat ni? 46 daripada beranak sampai mati. Tapi saya sendiri tak sangka mereka boleh menang 22 kerusi. Saya ingat dalam 6-7 kerusi sahaja. Wave hijau itu melanda sampai di Selangor. Dan kita kalah di kawasan yang banyak intelektual, yaitu di Bangi. Kenapa? Soal Islam terancam ini tak kenal kamu itu kelulusan apa di tahap mana. Dimainkan isu ini sehingga terperangkap minda orang-orang Melayu. Begitulah juga apabila kerajaan boleh ditukar tidak melalui pilihan raya. Sheraton move. Sebab itu saya selalu meletakkan Sheraton move itu satu kecelakaan bagi politik Malaysia. Ambil alih tidak melalui pilihan raya. Kemudian sekali lagi berlaku perubahan Perdana Menteri tidak melalui pilihan raya daripada Mahyudin Yassin kepada Ismail Sabri. Ada percubaan kali ketiga. Saya didatangi. Kalau 11 MP amanah waktu itu menyokong, maka Ismail Sabri akan dijatuhkan, dinaik Perdana Menteri baru. Di sinilah saya berbincang dengan Datuk Seri Anwar, macam mana ni? Kita nak tukar lagi ke? Kawan-kawan di AP semua bincang, kita tak mau dah tukar lagi dah, kita pun tak usah ambil alih kerajaan, mereka pun biarlah Ismail Sabri kekal. Di situlah berlakunya MOU. Kita buat perundingan, perbincangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Anthony Lok, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng dan saya berulang-alik ke pejabat menemui Perdana Menteri dan rakan-rakan jawatankuasa lain berbincang untuk buat MOU supaya kita tak mau pergolakan politik berterusan, biarlah Ismail Sabri terus jadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum. Lepas pilihan raya umum, kita tahu keadaan kita mendapat keputusan yang siapa pun tak boleh buat kerajaan melainkan berlaku kerajaan perpaduan. Selepas itu mereka secara bersungguh mengatakan kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya 6 negeri. Penjawat awam kalau tak percaya pun tak boleh kerana telah berlaku pertukaran Perdana Menteri sebelum ini tidak melalui pilihan raya. Maka kita lihat dalam pilihan raya 6 negeri, undi penjawat awam kepada kita begitu parah. Parah sekali. Kemudian, selepas pilihan raya 6 negeri, tidak berlaku pertukaran kerajaan. Kalau tak percaya pun macam mana? Yang mengatakan lepas pilihan raya 6 negeri itu akan bertukar kerajaan, yang bercakap itu orang yang pernah jumpa Nabi melalui mimpi, dan mimpinya disahkan oleh Mursyidul Ampas. Ya, kamu ahli amanah, kamu ahli
UMNO, DAP, kamu tak percaya, tapi orang awam, ini seorang ulama besar. Sebab itu dia masuk dalam pemikiran itu. Bila tak bertukar selepas pilihan 6 negeri, kita lihat penjawat awam sedikit sebanyak berubah. Pilihan raya di Johor, Simpang Jeram dan juga Pulai penjawat awam kembali mengundi kita lebih kurang 50%. Dan di Pelangai penjawat awam mengundi kita 65%. Dan saya yakin 4 tahun insya-Allah kerajaan tak bertukar, penjawat awam kembali bersama kita insya-Allah. Baik itu kita jangan marah kepada mereka. Jangan marah karena mereka ditanamkan keyakinan boleh tukar kerajaan tidak melalui pilihan raya. Ini sekarang apa ada lagi ni? Tahun baru akan disambut dengan kerajaan baru. Ada lagi. Sebab itu di Kemaman saya menyebut berangan nak tukar kerajaan seperti saya berangan nak kahwin dengan Lady Diana. Dalam mesyuarat kabinet Datuk Seri Anwar sebut, dia kata Bang Mat ni bila buat ungkapan dia kata payahlah. Memang tak bolehlah Lady Diana tu, takkanlah saya nak boleh pergi kahwin dengan dia, Putra Charles lebih layak. Tapi kalau kau berangan dengan orang lain tak apa. Jadi kita harap kerajaan ini kekal, yang pentingnya kita mengisi apa yang boleh yang kita buat semasa kita menjadi kerajaan ini. Islam terancam mesti dijawab dengan cara bersungguh-sungguh. Di mana terancamnya? Cina akan ambil alih Malaysia. Hadirin sekalian, saya melawat kawan-kawan saya yang uzur. Tak kira dia dalam parti apa. Saya bila orang sakit, saya tak kira lah. Dia UMNO ke, PAS ke apa ke, semua saya pergi melawat. Saya tanya, cucu ada berapa? 20. Cucu ada berapa? 18. Isteri ada berapa? Setengah tu 2. Kita jumpa orang Tionghoa. Berapa banyak ahli-ahli parlimen yang cantik-cantik dalam parlimen ni tak kahwin lagi. Tak, ni apa, Sani senyum, dia tahulah tu, dia ada berangan tapi dia tak upaya. Dan banyak orang profesional, orang-orang Tionghoa ni tak kahwin, kalau kahwin pun anak 1, 2. Artinya persentase mereka ni menurun. Orang Melayu pula beranak banyak. Sebab itu mereka boleh ambil Selangor 22 kursi. Tapi dimainkan isu Cina akan ambil alih Malaysia. Dan orang kita pula percaya. Kadang sama-sama sambung TikTok mereka itu. Tak betul. Peratus Melayu, peratus Bumiputera meningkat. Oh, banyak orang Cina datang sini tak balik untuk meramaikan kaum mereka. Kalau 100 tahun dulu, 50 tahun dulu mungkin betul. Sekarang mereka lebih maju di negeri Cina. Ini semua permainan ini masih mengatakan Cina akan ambil alih Malaysia dan sebagainya. Menyebabkan kita kena bersatu sekarang menyokong Perikatan Nasional untuk selamatkan negara Malaysia. Kerana kerajaan perpaduan ini ada DAP di dalam. DAP, itu tadi disebut oleh Ketua Pemuda. PAS 2 kali pilihan raya bersama DAP secara terbuka. 2008-2013. Presiden PAS berkempen untuk DAP. DAP menerima Perlembagaan Malaysia. DAP menerima Raja-Raja Melayu sebagai tonggak negara Malaysia. DAP menerima proses demokrasi. DAP menentang darurat. Sebaliknya UMNO yang buat darurat. Kita kena tolak UMNO. Ucapan itu sekarang orang Melayu lupa. 2 penggal. Sekarang bila dia lawan DAP, DAP komunis. Komunis pula dah.
Jadi ini hadirin sekalian, kita kena jawab benda-benda ni semua. Yang menyebabkan kita kadang-kadang diletak dalam kandang yang tersepit. Sebenarnya mereka yang tersepit, tapi mereka kuasai media. Dan kita harap dalam jangka yang panjang insya-Allah kita dapat kembali menguasai keadaan ini. Para ahli-ahli konvensyen dan hadirin sekalian, oleh itu kita bergerak dengan lebih yakin pada masa yang akan datang. Dan kalau kita betul-betul lihat jumlah undi yang diperolehi Pakatan Harapan dan juga BN, kalau kita campur itu semua, banyak kerusi kita akan perolehi di 4 negeri yang saya sebut tadi, yaitu Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Cuma kerjasama kita harap pemuda menjadi peneraju kepada kesatuan ini, karena pemuda dia berkelahi dengan UMNO dulu tak lama macam kami bergaduh. Sebab kamu ni baru dalam arena politik. Kami dulu, saya kalau nak dengar balik kaset dulu hak saya kata ke UMNO. Saya pun nak kadang-kadang kawan-kawan dia pasang bagi saya dengar balik. Jangan. Cukup sampai di sini. Ahli konvensyen dan dihormati sekalian, luar negara masih lagi bergolak, terutama sekali isu Palestin. Saya berkeyakinan penuh kita dapat kembali ke Baitul Maqdis tidak lama lagi insya-Allah. Palestin kekuatannya sekarang, kebebasannya datang daripada masyarakat Eropah, bukan daripada negara Arab. Sebab itu dalam perjuangan kita kena yakin, Nasrun minallah fathun qarib. Mana datang daripada Allah kita tak tahu, macam rezeki, haitsu la yahtasib. Siapa menyangka perubahan masyarakat Eropah sekarang? Ya, bila Hamas memulakan serangan 7 Oktober, adalah sana kekasaran di sana dan di sini boleh dilihat. Tetapi bila Israel membalas serangan, kita lihat mereka terlalu kasar dan tidak ikut norma peperangan. Mengebom hospital, mengebom kem-kem pelarian. Kanak-kanak mati sudah lebih 8,000 orang. Wanita lebih 6,000 orang. Dan mayat kanak-kanak berkelimpangan. Masyarakat Eropah yang terkenal masalah hak asasi tak boleh terima keadaan ini. Sebab itu kita lihat demonstrasi di London lebih daripada 700,000. Demonstrasi di Madrid, demonstrasi di Amerika. Sehingga bila berlaku undi dalam United Nations, 15 buah negara yang duduk dalam tertinggi, jawatan tertinggi itu, United Nations Security Council, 13-1-1. Yang berkecuali untuk nak buat gencatan senjata ialah England, dan yang menggunakan kuasa veto tinggal 1 Amerika. England tak pernah, UK tak pernah berpisah dengan Amerika. Tetapi kebangkitan rakyat di England menyebabkan UK terpaksa buat abstain dalam undi di Bangsa Bersatu. Kemudian undi penuh pula, Australia juga mengambil sikap berkecuali, yang mereka ni selalunya menjadi pak turut kepada Amerika. Kebangkitan rakyat menyokong perjuangan Palestin sekarang di Eropah begitu hebat. Republik Ireland yang paling terkehadapan condemn kekejaman Israel. Diikuti oleh
negara-negara lain yang kerajaannya terpaksa membuat pendirian yang berlainan sekarang terhadap Palestin. Yang paling hebat sekali ialah Afrika Selatan yang begitu lama menentang dasar apartheid. Presiden ataupun Perdana Menteri ke Afrika Selatan mengatakan negara Palestin daripada river to the sea, artinya no more Israel. Ini kata pemimpin-pemimpin Afrika Selatan. Sebaliknya, OIC bersidang selepas 35 hari pembunuhan rakyat Gaza. 35 hari ini sidang baca tahlil. Negara Arab Teluk pula bersidang selepas 60 hari. Dan tak boleh buat resolusi untuk mengecam Israel. Bila Yaman membuat kepungan sebarang dagangan dengan Israel melalui Laut Merah, dia akan sekat di permukaan masuk ke Israel melalui Laut Merah, Red Sea. Barang dagangan terus masuk ke Israel melalui Turki yang berada dalam NATO yang masih berdagang tinggi dengan Israel. Ada juga pemimpin Arab menyebut salah Hamas kerana memulakan serangan 7 Oktober. Dia tidak melihat bagaimana lebih 70 tahun rakyat Palestin dihalau daripada bumi mereka sendiri. Apa yang berlaku di Gaza sekarang ialah inilah peristiwa Nakba kalau anak-anak muda nak faham, berlaku tahun 48 dahulu. Mereka dihalau daripada kampung halaman mereka, keluar daripada yang disempadankan untuk bentuk Israel, dan di Israel merdeka pada tahun 48. Adik-adik dan anak kita tak dapat lihat peristiwa Nakba, dan kita lihat sekarang ini dia peristiwa itu. Bagaimana rakyat Palestin nak dihalau pula daripada Gaza. Tetapi kali ini pertama kali Israel menghadapi tentangan yang paling hebat antara bangsa di sudut politik dan juga di sudut peperangan. Mereka boleh kalahkan 3 negara Arab 6 hari. Tahun 67. Tahun 73, Yom Kippur, mereka tentera Mesir mula-mula dapat masuk ke semenanjung Sinai. Tapi dengan gorila yang dipimpin oleh Ariel Sharon bergerak ke terusan Swiss dan mengepung tentera Mesir, akhirnya tentera Mesir menyerah kalah. Berlakulah perjanjian Camp David dan sebagainya. Negara-negara Arab mengiktiraf Israel, di antaranya Jordan dan juga Mesir. Apa keadaan pun Syria tidak mau mengiktiraf Israel, sama ada Hafiz al-Assad atau Bashar al-Assad. Tak mengiktiraf Israel, tapi dua negara di sempadannya iktiraf. Kebangkitan semula rakyat Palestin di atas nama perjuangan Islam. Kalau di Lebanonnya Hizbullah, kalau di Palestin ialah Hamas dan kumpulan jihad, memberi keyakinan semula kepada rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Hamas telah 2 kali bertembung dengan Zionis Israel. Kali yang ketiga kali ini sekarang ini sudah masuk 70 hari, Hamas belum dapat dikalahkan oleh Israel. Dan apa kata Khalid Mash'al, pemimpin Hamas antarabangsanya yang juga sahabat saya, beliau kata, cukuplah dengan Hamas, jihad, Hizbullah dan Iran. Kami akan melawan dengan Israel. Biarlah negara Arab lain diam diri dan tidur. Ini perasaan kekecewaan Khalid Mash'al terhadap jiran-jiran Arab mereka. Tapi jangan kita bimbang, jangan kita rasa ragu. Sebab manusia sekarang sudah membuat perubahan. Dan mereka melihat perjuangan rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka makin hebat setiap hari. Yang hebat lagi, gereja di Baitul Lahem
mengisytiharkan tahun ini tak sambut Christmas karena kami membantah pembunuhan kanak-kanak dan wanita di Gaza. Boleh dakwah Islam, katalah sekarang ni Hari Raya Aidilfitri, kita kata pergi sembahyang saja balik, tak sambut raya yang lain. Saya ingat orang akan berontak tentang orang Melayu hal raya ni. Sebab raya paling meriah di dunia ni ialah di Kepulauan Melayu. Dia tak puasa tak apa, raya dia raya. Ini Baitul Lahir mengatakan no Christmas this year. Sebab kami membantah di antaranya pembunuhan kanak-kanak dan wanita, terutama di Gaza. Artinya perjuangan rakyat Palestin sudah menjadi perjuangan rakyat mustadhafin di seluruh dunia. Sebab itulah kita insya-Allah yakin dan peringkat kita bantu apa yang kita mampu, terutama dalam bidang kebajikan, kepada perjuangan kemanusiaan dan perjuangan untuk kembali ke tanah air mereka. Bukan hanya perjuangan orang Islam saja sekarang, perjuangan kemanusiaan. Yang lebih keras berpidato di antaranya pemimpin Afrika Selatan. Mereka tahu dasar apartheid yang mereka lalui begitu lama sehingga Mandela akhirnya dibebaskan dan menjadi pemimpin kepada Afrika Selatan. Dan kita yakin hal perjuangan, hal keadilan ini perlu didukung oleh semua pihak. Hari ini berlaku kepada rakyat Palestin, mungkin satu hari berlaku kepada rakyat yang bukan Islam. Mereka ditindas dengan begitu dahsyat. Kita orang Islam juga kena membela siapa saja yang ditindas oleh golongan yang tidak berperi kemanusiaan. Pahaman Zionis mula sekarang ini dikecam oleh di seluruh dunia, termasuk di Amerika sendiri. Di antaranya senator-senator mereka berani mengecam tindakan kerajaan mereka yang melindungi, membantu Israel dalam ekonomi, ketenteraan, peralatan dan semuanya sekali. Ahli-ahli konvensyen yang dihormati sekalian, para pemerhati, sebab itulah kita bergerak dengan lebih confident dan yakin, dan kita juga insya-Allah dalam masa 4 tahun akan datang ini, kerajaan perpaduan kita semakin kukuh. Kerja-kerja untuk langkah awal, misalnya mewujudkan miskin tegar, hapus miskin tegar, zero miskin tegar ini diusahakan begitu bersungguh-sungguh. Memang Perdana Menteri kita ini daripada belia dahulu, jangan lupa beliau ditahan di bawah ISA, di antaranya kemiskinan dan kesusahan rakyat Baling dan Sikh ketika harga getah jatuh menjunam. Beliau terus bercakap, yang kaya terus kaya, yang miskin papa ke dana. Ini ungkapan PMX ini daripada universiti sampai alam belia, sampai sekarang menjadi Perdana Menteri. Ungkapan yang sama diteruskan dan beliau membuktikan dia berkuasa sekarang, dia berusaha ke arah itu. Oleh itu kita sama-sama membantu dan berusaha supaya kerajaan ini akan lahir insya-Allah ke peringkat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, memberi keadilan kepada semua, termasuklah mereka yang termiskin, tak kira dia Cina, India, Melayu, rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak mesti dibela, mesti membebaskan mereka daripada miskin tegar itu. Agenda untuk membantu, membimbing dan terus mengangkat Bumi Putra dan kaum Melayu akan diteruskan oleh kerajaan kita dengan lebih hebat, gigih dan bersistematik, supaya kita dibuat bukan dalam bentuk slogan tapi buat dalam bentuk tindakan. Kita akan mencari jalan yang terbaik untuk membantu dan berusaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang meningkat ekonominya. Alhamdulillah, Maida melaporkan minggu lepas pelaburan baru masuk lebih daripada 230 bilion. Satu angka yang tinggi dalam masa 10 tahun. Bila umum itu MOU, dia akan sampai kepada MOA, maka kita lihat dia akan diterjemahkan dalam bentuk keberadaan fizikal, syarikat dan sebagainya di Malaysia. Kita akan lihat
2 tahun, 3 tahun lagi kita akan mendapat cukai yang bertambah. InsyaAllah cukai dan pendapatan negara yang bertambah itu tidak lain untuk kita memberi kesenangan dan kebangkitan yang lebih selesa kepada rakyat Malaysia. Sebab itulah kita kena kuatkan pemerintahan ini dan pemudalah harapan untuk menguatkan pemerintah dan juga menguatkan parti-parti yang kita pegang, yang kita berada dalam parti itu. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dan tuan-tuan semua, kita bersama-sama siru ala barakatillah meresmikan Konvensyen Pemuda Amanah Malaysia pada tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.